Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historik. Hai guys, pada hari ini saya ingin kongsikan anda 5 tempat menarik dan wajib pergi sekiranya anda berada di Labuan. Sebelum itu, saya ingin memberikan anda sedikit informasi berkenaan dengan sejarah wilayah Persekutuan Labuan. Labuan merupakan sebahagian daripada pemerintahan Brunei yang mana pulau ini menjadi tempat berlindung daripada ribut dan serangan Lanun. Tahun 1846, Labuan telah diserahkan kepada British oleh Raja Muda Hashim dan dijadikan sebagai stesen tentera laut Inggeris dengan status tanah jajahan mahkota sehingga 1889. Dalam tahun 1890, pentadbiran Labuan diserap ke dalam British North Borneo Company (BNBC) sehingga tahun 1905. Tahun 1906, Labuan kembali diperintah secara langsung dari London. Setahun kemudian, pulau ini menjadi sebahagian wilayah pentadbiran Singapura hampir 5 tahun. Pada tahun 1942, apabila Jepun menceroboh Pulau Labuan, ia diberikan nama sebagai Pulau Maida. Ya, seperti yang kita tahu, Labuan ini adalah sebahagian daripada Sabah. Kemudiannya pada 16 April 1984, Labuan dibawa masuk ke dalam wilayah persekutuan dan diletakkan di bawah pentadbiran Perbadanan Labuan. Oke guys, berikut adalah 5 tempat menarik di Labuan yang bersejarah dan wajib anda pergi. Pertama, Taman Damai Labuan. Tahun 1942, Jepun telah menceroboh Pulau Labuan dan memberikan ia nama sebagai Pulau Maida. Jadi tujuan utama taman ini dibina oleh kerajaan Jepun adalah sebagai satu memorial kepada keamanan dan kedamaian, yang mana taman ini dibina pada tahun 1982, iaitu selepas Perang Dunia telah berakhir. So, apakah tarikan utamanya guys? Tarikan utama ialah 2 timbunan tanah yang besar beserta tembok yang melengkung dikelilingi taman batuan tropika yang indah. Lagi-lagi, terdapat gazebo ataupun tempat berteduh dan jambatan-jambatan merintangi tasik juga menambah lagi suasana kedamaian di situ. Kedua, Menara Jam Labuan. Bayangkan, kamu baru saja ingin meluahkan isi hati dengan si dia. Tiba-tiba terdengar bunyi. Ya, itulah bunyi yang dihasilkan oleh sebuah jam yang besar terletak di Bandaraya Labuan. Ya, bagi mereka yang baru pertama kali, mereka akan tertanya-tanya dari mana arah bunyi itu. Mungkinkah ada perayaan? Okay guys, actually menara jam ini menyimpan beribu sejarah. Ia dibina pada tahun 1906, iaitu sumbangan daripada seorang peniaga terkemuka Melaka, Chi Siu Cheng. Menara ini merupakan salah satu daripada 4 buah struktur lain di Bandar Labuan yang terselamat daripada pengeboman tentera bersekutu. Actually pada tahun 1948, pihak British telah merobohkan menara jam ini dan berjanji akan bina kembali. Tetapi sebaliknya ia dibina kembali oleh Perbadanan Labuan pada tahun 2002. Jadi menara jam yang indah ini adalah replika menara yang asli. Oh ya, untuk pengetahuan, jam ini akan mengeluarkan bunyi pada setiap jam. Oleh itu, rancanglah masa anda sebaik-baiknya sekiranya anda ingin mendengar bunyi jam tersebut. Ketiga, The Bird Park Labuan. Adakah anda gembira sekiranya dapat melihat bermacam-macam jenis ataupun spesies burung? Jika anda memang minat, jadi ini adalah masa anda pergi di tempat ini, iaitu The Bird Park Labuan. Terdapat 580 spesies burung yang kamu boleh lihat di sini dengan jarak yang dekat, warna yang bermacam-macam dan gelagat yang bermacam-macam. Untuk pengetahuan, Taman Burung Labuan pada mulanya dicadangkan oleh mantan Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu pada waktu itu Perdana Menteri Malaysia yang keempat, yang mana tujuannya adalah sebagai menjana industri pelancongan di Pulau Labuan yang juga dikenali sebagai Pulau Mutiara Laut Cina Selatan. Museum Labuan. Okey guys, apa yang menarik dengan Museum Labuan ini? Di sinilah terdapat pameran menarik iaitu replika rumah suku Kedayan, artifak daripada zaman Neolitik yang ditemui di Pulau Burong dan koleksi senjata Perang Dunia. Tidak cukup dengan itu, anda juga boleh melihat dengan lebih dekat kerusi, meja dan pen yang digunakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia
yaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dewa ini sebenarnya telah dibina oleh pihak British pada tahun 1950-an untuk dijadikan pejabat pentadbiran kolonial British. Kemudian selepas diambil alih oleh Jabatan Muzium Malaysia, berbagai kerja membaik pulih telah dilakukan untuk dijadikan muzium yang penting di Labuan. Kelima, Labuan Botanical Garden. Ianya terletak berdekatan dengan Bandar Labuan yang hanya memakan masa 5 minit pemanduan. Ianya didirikan di atas tapak kawasan yang pernah menempatkan bangunan kerajaan yang digelar Bumbung 12, dibina oleh penjajah dengan seni bina yang cukup unik pada tahun 1852. Bumbung 12 ini juga merupakan tempat tinggal Sir James Brooke dan pernah menjadi persinggahan King Edward sewaktu kedatangannya ke Labuan pada tahun 1922. Namun, pada tahun 1945, bangunan ini dan sebahagian besar kawasan di sekelilingnya musnah akibat dibom oleh tentera bersekutu dan yang tinggal hanyalah sisa bangunan serta sebuah tangki air. Namun, kini tapak ini menempatkan sebuah taman botani indah dengan sebuah taman bunga raya berbagai spesies, taman herba, sebuah tasik buatan, taman permainan kanak-kanak dan rumah pondok di atas pokok serta banyak lagi. Jadi, kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, rasanya tempat ini adalah sesuai untuk dikunjungi.